ada soalan sikit saya jawab. 3 orang sahabat berpakat untuk mendapatkan satu tender. Untuk mengelakkan perlawanan tender, 2 sahabat menarik diri, tetapi meletakkan syarat. Sahabat pertama yang dapat mesti membahagikan keuntungan mengikut persetujuan. Soalan kedua, tuan punya rumah hendak menjual rumahnya dengan nilai 120,000. Bank telah menilai rumah tersebut dengan nilai 150,000. Bolehkah pembeli membuat pinjaman mengikut nilai bank? Tuan punya rumah hendak menjual rumah dengan nilai 120,000. Bank telah menilai rumah 150,000. Bolehkah pembeli membuat pinjaman mengikut nilai bank? Ini antara benda yang berlaku dalam masyarakat secara umum. Bila 3 orang sahabat masuk tender, masing-masing bercita-cita supaya mereka memenangi tender. Tapi oleh kerana mereka cuba nak elakkan persaingan, bagi mengelakkan persaingan, 2 ni cuba tarik diri, tapi bagi syarat. Syaratnya ialah kalau kamu dapat, keuntungan mesti dikongsi. Maka sudah syarat, dia sebut syarat yang tidak ada apa-apa asas kepentingan yang dibenarkan oleh syarak, maka syarat ini lara. Ni syarat yang dilara. Kenapa? Kerana tender ni bersifat terbuka, setiap orang berhak untuk mencuba. Tapi bila orang takut untuk mencuba dan bimbang tak dapat, bimbang persaingan yang mungkin sengit atau sebagainya, maka disanggup tarik diri, tapi bagi syarat, awak kalau untung dapat, awak kena bagi saya 10%, 20%. Maka apa yang dapat bukan daripada jalan usaha apa-apa. Ini bukan syarat yang dibenarkan oleh Islam. Ini disebut syarat mulgha, syarat yang lara. Tak boleh. Kalau sekiranya kita bagi satu contoh yang lain untuk mudah kita nampak. Sekiranya seorang bagi syarat, kalau saya buat sesuatu dia nak keuntungan, atas lasang dia tak nak cabar saya. Misalnya dalam pilihan raya lah katakan. Okay, oleh kerana dia tak nak susah, saya mungkin menang, mungkin kalah, atau menang majoriti sikit macam ni, saya tarik diri. Tapi ingat, bila awak menang, awak kena beri saya sebahagian 10% projek pasir gudang. Isu yang sama. Sedangkan syarat-syarat yang mana orang tu tak ada usaha apa-apa untuk dapat, maka dia tidak berhak bagi syarat. Dia tidak berhak bagi syarat dan kita tak patut patuhi syarat. Yang ni teruskan bidat tender dia dapat, dia tak perlu patuhi persetujuan tersebut. Kerana ini bukan syarat yang dibenarkan dalam Islam. Syarat ini lebih memberi ruang kepada gulu, pengkhianatan, ruang pada rasuah dan sebagainya. Yang kedua, kalau tak, rumah tu harga 120,000, bank taksir 150,000, lalu kawan ni pinjam 150,000, di luar taksiran 120,000. Baik, wang lebih tu kita nak namakan dia apa? Rumah tadi harga dia 120,000, maka bank akan gunakan kaedah pinjaman 120,000 sama ada kaedah baik bisamani ajin ataupun kaedah Islam yang saya maksudkan, musyarakah mutanakisah dan kaedah-kaedah lain dalam bank. Tapi bila benda tu kita katakan luar ataupun lebih tinggi daripada nilai bank beri, lebih tinggi daripada harga, lalu orang pun nak ambil, kononnya 30,000 saya nak gunalah, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ini juga dianggap sebagai penipuan. Contoh, kereta kita harga 40,000, kita nak beli kereta harga 40,000, bank kata tak, nilai kereta ni 60,000, kita bagi 60,000, 20,000 awak ambil belanja. Tak boleh. 20,000 tak ada kena-mengena dengan pinjaman kita. Kerana kita beli pada barang tu, saudara. Barang tu menjadi objek, pinjaman kita tu jadi halal. Barang tu jadi objek, pinjaman kita jadi halal. Kalau tak ada barang tu, maka apa yang kita pinjam tu jadi riba. Sebab ada barang tu, maka bank boleh namakan murabahah. Bank beli dulu, bank jual kat kita. Atau nama musyarakah mutanakisah, itu pemilikan bersama, tetapi bank akan berundur bila tempoh matangnya dan menjual kita dengan harga yang dipersetujui, dengan harga yang hendak akhirnya. Itu kaedah-kaedah bank. Tapi kalau sekiranya dia pinjam dengan bank 120,000, sedangkan nilai dipinjam dengan bank 150,000, sedangkan nilai rumah 120,000, maka ini pembohongan, penipuan. Dan wang lebih diambil itu bukan lagi wang dalam sistem murabahah. Bukan. Kita boleh namakan dalam sistem riba atau sistem penipuan lebih tepat. Sebab itu saudara, kalau kita buat pinjaman, walaupun benda tu nilainya tinggi, cukup ambil yang tu. Jangan, tak, saya nak ambil lagi, saya nak renovate sekali. Jangan. Itu bukan hak kita.
Kita hanya dibenarkan bermuamalah pada barang tu. Lebih pada barang tu, maka itu penipuan. Dia mungkin bagi bank tak ada masalah. Yang penting dia boleh keluarkan pinjaman, awak bayar bulan-bulan. Tapi dalam Islam tu masalah besar. Kita pinjam berapa, banyak tu kita bayar. Dan bila kita pinjam berasaskan barang, maka barang tadi diniagakan. Ini yang menyebabkan pinjaman itu halal. Yang saya katakan sama ada namakan murabahah. Murabahah makna bank beli, kemudian bank jual balik kita. Tapi kalau kita tipu dengan nilai yang tersebut, maka kita tanggung pembohongan tersebut, penipuan. Walau bank kata tak menipu, bank benar kan, maka ditetap satu muamalah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.